5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thanks for joining our class this morning. So untuk meneruskanlah PDPR kita, okey, cikgu nak jemput Arif Hakimi untuk bacakan doa sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita pada pagi ni. Okey, Hakimi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, amin. Thank you. Okey, ini adalah soalan 18. Hopefully awak boleh nampak jelas di situ Okey, di sini kita diberi soalan, okey, yang sentiasa baca soalan dia Raja 17. Okey, menunjukkan 3 pandangan ortografik bagi sebuah bungka. Lukis mengikut skala penuh pandangan ISO. Okey, so anak panah pun dah diberi. Okey, saiz peta still 10 mm kali 10 mm. Butiran terlindung tak perlu awak tunjukkan. So kita siapkan langkah awal kita adalah kotak asas dia lah. So kalau nak siapkan kotak asas, awak kena kira pada pandangan hadapan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, pandangan sisi pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketinggian adalah 5. So di sini cikgu dah siapkanlah kotak asas dia 6. Okey, dan di sini juga adalah 6. Ketinggian keseluruhan dia adalah 5, iaitu 50 lah. 60. Okey, di sini pun 60. Tinggi adalah 50. Kita siapkan dulu dia punya kotak asas. Boleh macam tu? Okey, sambil tu awak boleh siapkanlah garisan binaan untuk membina kotak asas. Boleh Kita akan buat sama-sama lah. Okey, awak tengah konstruk ataupun dah siap? Okey, di sini kita ada PH. Okey, di sini kita ada PS dan di sini kita ada PA kita, iaitu pandangan atas. Kalau perhatikan pada PH kita ada seolah-olah macam L shape. Okey, tapi di sini hati-hati sebab kita sebenarnya bukan L shape tu sebagai permukaan yang rata, tapi dia adalah melengkung. Macam mana kita nak kenal pasti L shape kita tu berbentuk lengkung? Kita kena rujuk pada pandangan atas. Pada pandangan atas, kalau perhatikan keseluruhan, outline dia adalah circle. So that means dia seolah-olah ada silinder lah. Tapi silinder ni bukan silinder yang macam yang awak nampak kebiasaannya tu. Okey, di tengah-tengah silinder tu dia ada garisan objek. So maksud dia bahagian yang di sini, bahagian atas sedikit tu, dia lebih tinggi. Okey, dan seolah-olah silinder tu dia terpotong di bahagian ini dan dia buang. Nampak That's why dia akan ada garisan objek pemisah antara dua bahagian. Sebelah ni, sebelah ni. Sebelah kiri, sebelah kanan. Jelas So ada silinder tapi level dia berbeza. Nampak So di sini kita dah tahu dah, kita ada silinder. So kita sekarang ni nak implement ataupun nak applykan silinder berkenaan. So cikgu nak pergi pada bahagian atas terlebih dulu. Kita cuba highlightkan dia sebagai warna hijau ni. Okey, actually kita nak tackle bahagian bawah pun tak ada masalah. Tapi di sini cikgu bawa contoh nak tackle bahagian atas terlebih dulu. Okey, so di bahagian atas yang berkala hijau yang kita nak buat lah. Okey, kita tengok So garisan binaan
Okey, pada bahagian atas kalau diperhatikan kita dah sediakan 60 kali 60. Okey, dia adalah square. Dan cikgu pun dah ambil ukuran separuh iaitu 30. Nampak 30. So kita gariskan ikut apa yang diberi pada kita. Sebab kita dah tahu dah, dia bukannya full circle dia. Dia adalah semi sahaja. So kita divide macam ni. Kita buat garisan. Okey. Okey, dapat garisan yang macam ni. Kita ada panjang dia 60 tadi. So kita nak dapatkan dia punya center ataupun midpoint dia. Sekejap kat sini satu. Kalau awak gunakan set square direct 60 30 60 pun tak ada masalah. Gunakan 30 darjah untuk ISO. Tapi kat sini cikgu tandakan je lah. Okey, lebih kurang gitu. And then bila dah siap tu, kita macam ni je lah garisan binaan. Nampak Itu adalah pada bahagian paling atas di sini. Kalau kita highlightkan dia dengan kali hijau. Okey, sekejap kita tunjukkan. Cikgu sekarang tengah berada di surface yang di sini. Kalau tengok pada pandangan atas, dia berada di situ. Lebih kurang di situlah. Okey, boleh follow Okey. Sekejap. Okey. So kita nak berbalik kepada basic kita. Basic kita ingat lagi tak? Kita akan gunakan kaedah melukis elips dalam isometri menggunakan 4 pusat. Kaedah 4 pusat lah. Okey, kaedah ni adalah nama dia. Nama apa yang kita gunakan untuk menghasilkan elips dalam ISO. So kaedah yang kita gunakan adalah 4 pusat. Walaupun kita ada separuh daripada bulatan tersebut, tapi kita kena still apply dia punya basic. Okay, basic dia adalah 4 pusat. So kita just refresh balik lah. Okay, kita just ingat semula. Okay, so kebiasaan. Okay, kalau katalah dia merupakan satu elips yang lengkap, okay, kita akan apply kaedah macam ni jugalah. Okay, kita ada square dan kita bahagi tengah. Kita nak dapatkan penengah antara 60 kali 60 kita. So cikgu sambungkan macam ni je. Boleh So berbalik kepada yang basic. Dia katanya dari tanda sikit lah kita tandakan sedikit. Okey, katalah ini titik ni titik di situ adalah titik nombor 1. Okey, dan di hujung sini katalah nombor 2. 1 dan 2. So kalau cikgu sebut 1, awak fahamlah. Okey. Okey, dari titik 1. Dari titik 1 kita akan bawa dia pergi ke mana? Kalau mengikut konsep 4 pusat kita. Nak bawa pergi ke mana? Kita akan cari penengah ataupun midpoint. Jangan pergi kat sini pula. Tak ada maknanya kan? So kita pilihlah yang di sini. Boleh? Boleh follow? Dari 1 juga kita akan bawa dia pergi ke sini. Walaupun guna atau tak guna tak jadi masalah. Kita just lukis sebagai garisan binaan sahaja. Ni cikgu tunjuk basic awal balik lah. Okey, saya kata ada yang tak guna ke apa, tak ada masalah. Kita just lukiskan langkah dalam binaan, garisan binaan. So tak menjadi satu kesalahan. Boleh ke? Dari titik 1 kita bawakan garisan pergi ke midpoint, bagi kedua-dua sisi kita. Boleh yang itu? Boleh Okey, kita fokus pula pada titik nombor 2. Okey, kita akan bawa dia pergi ke midpoint, sisi yang setentang dengan dia. Dia 1. Okey, dan dari 2 juga kita ulang langkah yang sama, tapi dia pergi pada midpoint sisi yang di sebelah kanan lah. Yang setentang duduk depan dia. Okey. Kita akan dapat seolah-olah macam star kat sana. Awak dapat macam gitu tak? Dapat Okey. Sekarang kita dah tahu dah. Kita punya yang kali hijau di sini, kita nak lukiskan di sebelah half
separuh berada di sebelah kiri. Ni cikgu andaikan kiri, yang ini kanan lah. Okey. Dia akan berada atas dari garisan ini. Sekejap, kita highlightkan sekejap. Kita akan highlightkan dia sebagai garisan objek. Siap-siap. Garisan ini. Nampak ni? Okey. Dia akan ada garisan objek di sana. Can you follow this? Okey. Fokus kita adalah nak lukis separuh elips di sebelah kiri. Sebelah kanan dia tak ada pada level itu. Dia akan berada drop down sebanyak, kalau diperhatikan di sini dia adalah drop sebanyak 20. Iaitu kita akan buat kemudian. Kita tengok, kita fokus pada bahagian paling atas yang cikgu dah highlightkan dia dengan yang garisan hijau di sini. Boleh We are talking about this surface. Boleh faham Okey, so di sini kita ada pusat 1, kita ada pusat 2 dan kita juga ada pusat sini 1 kat sini 1. Nampak? Okey, so why not we just highlight this as a nombor pusat dia lah. Kita tulis kecil sedikit. So ini akan jadi nombor 3 kita. Yang ini katalah dia nombor 4. Nampak tak? Ya, cikgu tandakan sikit lah. Takut you tak perasan. Sebab itulah dinamakan 4 pusat. Kaedah 4 pusat, bila mana bulatan terpaksa awak turunkan ataupun awak lukiskan dia ke isometrik. So, kaedah 4 pusat ni biasanya kita apply lah dalam kita punya latihan. Di samping dia ada kaedah koordinat lah yang kita dah tengok secara basic sebelum ni. Boleh So di sini ingat kaedah dia adalah kaedah 4 pusat. Dia tak semestinya keempat-empat pusat tu kita gunakan. Kecuali jika kita ada satu bulatan yang lengkap. Kalau bulatan awak tak lengkap, mungkin awak hanya dikehendaki untuk lukis kuadran sahaja ataupun semi circle sahaja. Nampak So tak gunakan keseluruhan pusat, tapi as a basic orang kata paling asas dia, kita nak awak faham. Kita apply kaedah 4 pusat. Guna tak guna, tak jadi masalah. So, sekejap lagi kita akan pilih lah pusat mana yang kita nak guna. Understand or not? Okay. Uji minda awak sikit lah. Antara keempat-empat pusat di sini, pusat manakah yang akan kita gunakan untuk menghasilkan lengkung elips pada ISO kita? Which one? 1, 2, 3 atau 4? Anybody can give me the answer? Kita uji sedikit minda. Sorry? 1 dengan 3. Orang lain? Selain daripada 1 dan 3. Kawan awak kata 1, 3. Ada jawapan lain tak? Pusat selain daripada 1, 3. Fokus awak nak lukis permukaan yang berwarna hijau. So, mana satukah pusat yang akan kita gunakan? 2, 3. Tukar pula. Okey, tak jadi 2, tak jadi 1 Tukar 2. Okey, any other answer here? Okey, kita akan gunakan pusat 2 dan juga pusat 3. Tahniah Okey, dan kita cari dia punya radius. So kita anjakkan sedikit sampailah kita dapat radius dia. Sekejap. Okey, so kita akan lukis ni Tengok betul-betul Dari sini permulaan dia dari titik yang cikgu tunjukkan ni sampailah dia berakhir jadi nampak ni. Dia dah terlari sedikit. So kita kena betul-betul adjustkan dia lah. Kita dah boleh lukiskan garisan lengkung di sini. Yang ini akan jadi objek line awak. Sepatutnya dia just nice di situ. Kita akan dapat lengkung di mana kita menggunakan pusat nombor 2 kita tadi.
Okey, dia akan start di titik tangent ini dan berakhir di sini sahaja. Dia tak boleh lajak lagi dah. Sebab dia buat sikit demi sedikit. And then kita nak teruskan untuk buat lengkung di sini, kita kena gunakan pusat nombor 3 pula. Okey, kaedahnya sama juga. Awak letak kat sini. Okey. Letak dekat pusat 3. And then kita akan ambil radius. Radius di sini. Nampak ni? Okey, pusat 3 letak betul-betul dia. Okey, kita akan sukat di sini. And then jangan terus garis objek. You know why? Because you always have to counter check this. Kita takut dia tak kena pada hujung sini. Sebab tu nasihatnya awak kena sentiasa counter. So kita akan dapat lebih kurang gitu. Simpan sekejap. Okay, so kita dah dapat bahagian atas dia. So kalau kita highlightkan ni, dia akan jadi permukaan yang kita sedang lukis lah. Okay, yang kita tunjukkan di sebelah rajah 17 kita. Kita dah siap satu surface di bahagian atas sekali. Nampak So kita tahu dah dalam minda kita dah tahu dah dia akan ada curve juga pada sebelah bahagian bawah dia. Okay. Di sini kita nak drop. Cikgu tak nak buat yang di sebelah bawah lagi. Nampak Dan kita buat yang hijau. Sekarang ni kita nak selesaikan pula yang pink kat sini. Kita nak buat yang ini pula. Di mana kedudukan dia? Itu awak kena tahulah. Okey, kedudukan dia akan berada. Kita highlightkan sedikit. Dia akan ada di sini. Di level ini. Boleh nampak Boleh faham tak maksud dia? Hopefully awak okey boleh follow. Boleh Tadi dah dapat yang hijau, sekarang kita nak dapat yang color pink pula. Okey. So kedudukan pink ni dia akan berada seperti mana yang awak nampak pada pandangan hadapan. Pada pandangan atas kita tak tahu dia punya level setakat mana. Kita cuma tahu dia bukan pada surface satah yang warna hijau. Dia akan drop. Okey, sebab apa? Sebab tadi cikgu dah bagi tahu dia dipisahkan oleh satu garisan objek. Kalau tak ada garisan objek, the whole part here will be green color lah. Faham Okey, so dia ada di sini. Kita terpaksa dropkan dia sebanyak 20 ke bawah. Ni cikgu dah lukiskan dia punya level 20. Okey. So kita just gariskan di sini binaan. Nampak So di sini pun sama. Garisan binaan juga. Okey. Alright. And then kita just ini 20. Tadi binaan kita just panjangkan sahaja. Okey, so dia di sini kita lukiskan gitu. Kita dapat bahagian ini. Bahagian ini merujuk di mana? Okey, kita highlightkan sedikit lah. Let's see, kita ambil ni. Dia adalah di sini. Okey, ini yang bercolor biru. Bagi awak nampak sedikit lah. So kita siapkan satu persatu. Yang biru tu dia ada kat sini lah, bahagian tegak pada pandangan hadapan. Okay, so kalau kita highlightkan dia, bagi awak tengok dia kat mana kedudukan dia kan. Dia adalah di sini, tegak biru pada pandangan hadapan kita. Sekarang ni kita dah tahu dah bahagian di sini kita akan lukiskan yang portion yang color pink tu. Level dia dah kita dapatkan. Okay, so dia akan berada di sini. Tadi separuh di sebelah atas, sekarang separuh di sebelah bawah pula. So kita kena dapatkan satu surface dia. Nampak tak? Yang color merah ni dia ada level yang kedua. Tadi level pertama yang color hijau. Okay, cikgu just lukiskan ni sebagai binaan. Walaupun kita guna ke tak guna ke tak apa. Ni just nak tunjuk dekat awak je. Garisan merah. Okey.
And then kita akan dapatkan semula. Okey, dia sebenarnya sata yang merah tu di sini. Dia lowered lah, lowered sedikit. Actually bila awak dah expert nanti, awak boleh shortcut je. Okey. Cikgu highlightkan semula lah yang colour merah, nak bagi awak nampak. Ni ingat ni semua dalam binaan. Okey, setakat itu boleh follow tak? Boleh part yang tadi dah habis. Sekarang kita pergi pada part yang kotak yang cikgu tandakan ataupun lukiskan dengan warna merah tu. Boleh ke? Boleh Okey. So macam biasalah, di sini dah pun kita bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian sini juga kita akan ulang step yang sama. Kita akan ambil juga ukuran. Okey, kita nak sukat dia supaya kita dapat ukuran separuh, ataupun kita nak mencari midpoint. Okey. So apa yang kita dapat di sini adalah 1 2 3, lebih kurang penandaannya di situ. Nampak? Bahagian sini pun sama juga. Okey. Kalau awak tak apa, awak terus je guna set square tu. Tak payah tanda macam ni dah. Okey, lebih kurang gitu. Okey. So dia seolah-olah kita ulang step yang sama lah, macam yang tadi. Sama kat di sini. Nampak? Memang nampak serabut sikit lah sebab cikgu tak making tak cut dia punya langkah-langkah kerja. Kita nak ulang balik supaya awak nampak step by step. Yang tadi dah selesai. Selesai sikit lah kat atas tu. Okay, keseluruhan belum lagi. Okay, setakat ni boleh follow tak yang berkala, hopefully awak boleh nampak jelas yang berkala merah di situ. Okay, so kita akan proceed. Sama juga, kita akan ulang langkah yang sama. Di sini cikgu nak gunakan, awak jangan guna dotted line ke apa Ini cikgu nak tunjukkan demo sahaja. Boleh faham? Okay, kita ulang langkah ataupun step yang sama macam kita buat pada permulaan tadi. Okay, kaedah yang kita gunakan adalah kaedah 4 pusat. Okay, kaedah 4 pusat. So kita nak ulang langkah itu sekali lagi di sini. Nampak cikgu lukiskan ni sebagai nak bagi beza sikit, bagi dia dotted line. Awak tak perlu ini hanya dalam kelas ni sahaja. Boleh cikgu just ulang balik. Dia ada jalan pintas, tapi untuk permulaan kita tunjukkan pada awak secara amatur lah. Kalau dah pro nanti tak apa. Membagi tengah di sini lebih kurang. Okey. Awak dapat tak seperti mana yang cikgu lukis di sini? Ada star lagi satu kat bahagian bawah ni. Am I going to first? Siap ini kita akan tentukan sama ada pusat yang mana pula kita nak gunakan. So kat atas lah cikgu highlightkan dia sebagai kita namakan dia pula sebagai A kecil, B. Okey, titiknya C kat sini dan titik D. Nampak tak? Pada paparan awak nampak tak? Ataupun tak clear? Nampak Okey, kita ada titik, kita ada pusat pusat A, pusat B, pusat C dan pusat D. Tadi kita dah tanya apakah jawapan. Okey, kita dah dapat jawapan di sini 2 3 untuk bahagian hijau. Sekarang yang color pink pula, titik ataupun pusat manakah yang akan kita gunakan? Anyone can respond? A dan D. Okey, A dan D. Doll. Okey, titik A. Radius kita akan sukat di sini. Nampak ni? And then kita counter check dulu dia masuk tak. Katalah ni ni benda sampai ni. Okey, lebih kurang gitu. Okey. So
Kalau lukisan awak sepatutnya dia dapat lagi tepat lah di sini. Nampak di sini. Boleh setakat ni boleh follow lagi Hopefully awak okey tahu kat mana pusat mana yang kita gunakan. Okey, next kita akan pergi cari titik ataupun pusat D pula. Okey, kat sini pusat ni kita akan adjust dia datang dekat sini. Okey, kita nak cari radius dia berapa. Ni counter check, masuk ke titik. Kita highlightkan ni. Okey. Okey, awak dapat seperti mana yang cikgu dapat ni, lebih kurang macam ginilah. Okey, so kita dah boleh highlightkan sedikit jawapan kita tu sebagai objek lain supaya awak nampak lebih clear lah. So kita dah dapatkan kat sini tadi, kita just drop ke bawah sini. Okey, lebih kurang ni kita just demo di sini. Awak punya ketepatan should be more accurate lah. Okey, so di sini kita dapat bahagian itu di mana permukaan ni dah boleh di highlightkan lah. Dah pun dapat. Nampak actually dia ada shortcut lah, tapi cikgu akan ajar nanti. Okay, untuk permulaan ni kita just apply from the very basic instead. So lastly kita tahu dia berada di sini. Nampak ni? Kat sini juga, di sini cikgu highlightkan semula kat sini. Nampak dia akan berada di paling bawah. So kita nak call up, kita nak panggil garisan tu sebab kita nak tahu dia punya base dia, basic dia kat mana. Di sini. Cikgu lukis colour hijau pula. Harap awak boleh nampak lah warna hijau kat sini. Let's see sampai lebih tak apa sebab kita dalam garisan binaan. Okay, so kat bahagian ni pula 30. Okay, 30 bahagian ni. Kita lukis permukaan ataupun basic square untuk kita tentukan dia punya. Ni nampak jelas tak yang colour hijau? Okey, boleh ke kelas warna hijau di situ? Bahagian yang warna hijau tu kita nak highlightkan pula untuk dia punya tapak. Okey, tapak dia berada paling bawah sekali. So kita apply lagi kaedah yang sama. Tak susah pun. Kita just apply semula kaedah yang sama sahaja. So macam biasalah kita sukatkan sini 30, 30, 30, 30. Okay, so kita tengok ukuran dia. So 30 dia 1, 2, 3 di sini. Nampak? Kita divide je lah. Nak bagi nak tahu dia punya center tu. Okay, midpoint dia. Okay, kita sukat juga di sini. Sekejap. Okay, 30 kat sini. Okay, 30. Okay. So kita siapkan dia punya kotak. Ni nak bagi awak nampak. So kita just repeat the same method lah. Okay. One more. Di sini. Okay, kita dapat yang colour hijau. Lebih kurang gitu. Kita simpan. Dapat ke? Dia punya frame dia untuk surface paling bawah. Dapat Okay, so di sini okay, very good. So di sini macam biasa, fokus tumpukan mata awak pada kotak ataupun frame yang cikgu hasilkan yang colour hijau di situ. So langkah yang sama juga kita akan ulang.
Okey, daripada pusat di bawah tu kita akan bawa dia pergi ke midpoint. Midpoint masing-masing lah. Okey, ini juga dari midpoint pergi ke sini. Okey, lajukan sedikit midpoint pergi ke hujung sini. Kita dah ulang 3 frame untuk menghasilkan ellipse. So kita dah siap kita punya star. Okey, star ni kita labelkan lah dia dengan kita labelkan dia dengan P. Okey, Q di sini, R di sini, S di sini. Okey, bagi melengkapkan kita punya permukaan paling bawah, kita kena tahu pusat mana yang nak kita gunakan. Okey, antara P, Q, R, S, pusat manakah yang kita tak gunakan langsung? Tadi cikgu tanya yang guna. Sekarang yang tak nak kita guna, tapi kita still provide dia. Yang mana satukah dia? Which one? P. Very good. P kita tak gunakan. Sebab kalau kita gunakan P, okay, dia akan berada di sekitar ini. Sedangkan bahagian tu ada sebenarnya, tapi dalam ISO kita tak lukis dia. Nampak tak? Dia seolah-olah terlindung lah. Tak perlu. Di sini pun dia highlightkan pada kita. Okay, butiran terlindung tak perlu ditunjukkan. Nampak tak? Jadi P tu seolah-olah kita tak gunalah. Tapi kenapa kita kena lukis juga P tu? Sebabnya kita nakkan pusat ini, pusat di R dan pusat di S. Mesti ada garisan ini. Nampak So walaupun guna tak guna, kita provide je lah. Dia tak ada potong markah dekat awak sebab kita hanya melukis ni sebagai kaedah dia. Okay, garisan binaan. Clear di situ So kita akan selesaikan keseluruhan drawing kita. Kita tukar sedikit bagi jadi objek, seolah-olah objek lain Okay, kita akan gunakan pusat U. Okay, radius kita akan ambil macam tadi jugalah. We just repeat the same method. Okay, same as what that we have done before. Nampak So di sini, ini adalah radius dia. Pusatnya di Q, tapi ini adalah radius untuk awak dapatkan dia punya lengkung di antara ini. Nampak So jangan terus lukis. Kita dulu. Okey, kalau dia cantik, ngam-ngam, kita hitamkan dia garisan objek terus. Sebab lengkung ni dia agak sukar. Kalau ditinggalkan garisan tu tak hitam, lagi dia jadi tak komplit lah jawapan awak kan. So make sure dia hitam terus. Okay, next kita akan gunakan juga pusatnya S. Okay, pusat di S. Okay, something like this. Okay, gerakkan. Cikgu kena gerak lah. Kalau awak buat just terus je kan. Ni kena hati-hati sikit. Okay, nampak dia pergi dia pergi. Tapi kenapa cikgu tak boleh nak terus lukiskan ni sebagai objek? Anyone can give me the answer. Why? Kenapa cikgu tak boleh? Sebab apa? Sebab kita tak terus lukis sebagai keseluruhan tu adalah garisan objek. Anyone can help me? Cepat. Kenapa? Why? Boleh ke? Kalau cikgu nak lukis tu sebagai garisan objek keseluruhan? Boleh tak? Dari sini ke sampai sini semua garisan objek. Anyone can respond? Cepat. Dia tak boleh sebab bahagian, kalau you siapkan bahagian belakang ni sebagai objek, dia sebenarnya terlindung sebab kita ada lagi this part yang kita kena unjurkan
dapatkan dia punya garisan tangent. So di sini kita hanya boleh garisan binaan. Nampak Boleh di situ. Biar sebagai garisan binaan terlebih dulu. Sekejap lagi you tahulah kenapa. Understand? So kita pergi pula pada yang R, pusatnya R. Okay, radius actually it should be the same lah. Sama macam yang tadi. Cuma pusat dia sekejap terlari sedikit. Okay. Okey, di sini juga kita akan ulang perkara yang samalah. Sekejap Okey, ini juga akan jadi binaan terlebih dulu. Okey, boleh ke awak dapat macam gini? Boleh Jangan dihitamkan dulu bagi kawasan yang menggunakan pusat R dan juga pusat S. Sebab di sana dia ada sedikit butiran yang akan terlindung. Okay. Have you finished up here? Can you please respond because we need to proceed this? Boleh Okay, very good. So di sini tengok pada level yang kali hijau. Bukan hijau bawah hijau yang cikgu highlightkan dia sebagai ni permukaan hijau. Okay, kita tadi menggunakan frame ataupun rangka elips kita paling atas kan. Okay, you nampak bucu kiri dan bucu kanan. Okay, cikgu sekarang nak highlightkan itu sebagai satu garisan binaan macam gini. Ni satu. Nampak? Cikgu panjangkan aja. Guna tak ada masalah. Just panjangkan aja. Nak mencantumkan ataupun nak menghubungkan hujung ke hujung. Pada level frame yang color merah pun cikgu akan buat perkara yang sama. Okay. Dan level paling bawah pun cikgu akan repeat perkara yang sama. Macam tu. Kita akan dapat 3 level. 3 level tu merujuk kepada 3 rangka utama yang kita nak sediakan sebelum kita siapkan kita punya elips pada ISO. Okay, have you done up to 3 lines here? Dah siap? Okay, kalau dah siap, very good. Okay, yang awak lukiskan ini sebenarnya adalah garisan normal. Nampak? Setiap tu adalah garisan normal. Guna tak guna cikgu tak berhentilah. Straight away je. Okay. So apa yang kita nak sambungkan? Garisan normal ke garisan normal yang mana? Garisan normal paling atas. Nampak Yang paling atas, yang berada paling atas tu. Sekejap kita terus highlightkan sebagai garisan objek. Okay. Garisan normal paling atas di sinilah. So kita jumpa dia punya titik tangent. Nampak ni? Titik tangent di sini. Cikgu akan nak bawa dia pergi ke level yang paling bawah. Kita kena cari garisan normal bersilang dengan curve tadi di mana. Di situ adalah terbentuknya titik tangent kita. So kita pergi ke dia. Macam gitu. Something like this. Okay, sambung. Awak guna T-square dan set square lah. Okay, you letakkan T-square kat bawah, set square macam biasa. Jangan lupa T-square, set square gunakan macam biasa. Kat sini cikgu tak apalah sebab kita lukis direct je pada screen. Okay, sebelah kiri siap Dapat Kita nak siapkan yang di sebelah kanan pula. Yang di sebelah kanan kita akan pergi juga pada garisan normal. Tapi kita pilih garisan normal yang bersesuaian dengan dia lah. Jangan pergi garisan normal yang atas tu. Tak ada benda kat situ. We drop ke bawah sebanyak 20. So dia akan ada di titik tangent ini. Dan kita bawa dia pergi ke titik tangent paling bawah. Di situ. So kita dah siap dia punya garisan tangent. Merujuk pada side dia. Okay, pinggir dia. So di sini kita bolehlah highlightkan garisan objek kita bagi curve yang kita lukis tak habis tadi tu. Okay, so di S. Okay, titiknya S. Okay, terlari sedikit. Okay,
Counter check. Okay, we counter check this. Okay, boleh lah Okay, something like that. Kalau boleh lah. Awak kena lukis cantik-cantik gitu. Sekejap. Macam tu. Tak boleh ada crooked di sana. Kena smooth. Very smooth. Okay, so pergi pula pada titiknya R. Bila lari sikit dia dah tergerak. Okay, we just move our instrument here pergi ke sini. Counter check Is it okay? Kalau dah okay barulah awak hitamkan dia. Nampak macam tak cantik kan? Okay, that's it. Tapi kurang gitulah. Kalau awak cantumkan sampai habis lah. So kita dah siap bahagian ini. Okay, katalah kita just highlightkan dia sebagai ni kawasan ni keseluruhan. Ni you akan nampak dia sebagai satu surface yang lengkung, cover up untuk sekeliling bahagian bawah dia. So dia adalah seolah-olah silinder lah yang kita potong mengikut bentuk yang awak nampak di sini lah. Okay, dalam bentuk L shape ni. So we have got this surrounding here with all the same colours as yellow. Ini pun sama. Dia bulat surface dia melengkung. So keseluruhan dia akan jadi kuning lah, sekeliling dia. Ini pun sama. Okay, awak dah siap belum? Yang mana yang dah siap tu tolong submit tolong hantar. Okay, we have done up here. Okay, as for your homework, okay, awak siapkan soalan number 19. Boleh? Can you do it? For number 19. Kawan yang lain lah. Okay, that's it for today. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks again for joining our class this morning. And as usual, stay safe everybody. Bye. Terima kasih cikgu. Alright. Terima kasih cikgu. Okay, you're welcome.